peralihan yang dimasukkan dalam kumpulan tingkatan 1 hingga 3. Pasti kalaunya ada kelas PPKI, dekat situlah. Tidak upayaan penglihatan ke, yang ada masalah pendengaran ke, atau kelas pembelajaran ke. Kemudian warga negara dan bukan warga negara. Yang tu mesti make sure-nya sama dengan jumlah keseluruhan murid. Maksud kami, sudah ada buat tadi lah. Contohnya sekolah tu, yang ada tingkatan 1 hingga 3 nya ada banyak sangat. Ada 755 orang. Tingkatan 45 ada 654 orang. Tingkatan 6 ada 50 orang. Jumlah keseluruhannya 1,459. Pasnya, yang ada juga kelas PPKI 25 orang. Jadi 1459 campur 25 total bilangan murid sekolah ya 1484. Warga negara dengan bukan warga negaraan tu, bukan warga negara, sepatutnya jumlahnya samalah dengan keseluruhan murid. Kalau murid warga negaranya ada 40 orang, maknanya warga negaranya mestilah yang balance je lah kan, 1484, 1444. Kalau 1444 plus 40 dapatlah 484, sama dengan jumlah muridnya dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 dan murid PPKI. Yang tu sebenarnya sekolah sih perlu risau sangat nak kira betul kasih jumlahnya, sebab sekolah mesti rujuk penyertaan enrolment lah untuk pastikan untuk yang diisi dekat situ sama. Kelak JPN pun akan buat semak silang juga, cross check juga dengan penyertaan enrolment yang diberi. So, yang tu clear? Ada soalan ke setakat tu? Boleh semua senang dekat. So, kita pergi ke yang mungkin banyak soalan di bahagian itu lah, yang ada pecahan-pecahan. Jadi kalau yang ini, kalau kita rujuk dalam perkeliling SPK 1 2021, memang dah ada break jadual. Kalau yang tu kita sekarang tengah buat untuk sekolah menengah kan. So jadual 3 untuk kadar pemberian pita bagi sekolah rendah. Bagi menengah rendah. Iaitu kelas peralihan dan tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Jadi ni ada break julat di situ. Contohnya untuk kita tengok untuk yang mata pelajaran keras, katanya untuk 100 murid ke bawah dapat 2,500. Kalau bilangan muridnya 101 hingga 500 murid, tu pengiraannya. 2,500 plus 23 orang bagi yang melebihi 100 orang. 501 ke 1,000 tu julatnya. 1,000 ke atas tu julatnya. Jadi bila kita buat borang tu, nya memang akan follow julat yang dah ada dalam jadual SPK lah. Contohnya sekolah tu tadi ada tingkatan 1 hingga 3 nya ada 755 kan. Untuk 100 murid pertama. So kita letaklah 100. Ada lagi baru 100. Totalnya tadi adalah 755. Ada 600 orang lagi. 600 lebih mau di-allocate. Next, yang kata 400 murid seterusnya selepas 100 murid. Kalau kita letak situ 400, totalnya baru 500. Muridnya tadi ada berapa? 755. Ada lagi. Cukup. Jadi 755 kalau yang kata situ 500 murid seterusnya. Sudah lebih lah pula 1,000. So bukan 500 lah situ. Maknanya kalau kita total murid kita tadi 755 kan. So sama dengan 755 tolak 100
tolak 400. 255 lah. Yang tu barulah total semuanya sama. 755. Macam ni lah. Jadi dah dapat bilangan murid tu baru kita kira peruntukan lah. Sebenarnya kalau yang 100 murid pertama, lamsam 2,500. Untuk the next 400 murid seterusnya, RM23 seorang. Sebenarnya 400 darab RM23. Yang tu pula 500 murid seterusnya RM21 seorang. Sebenarnya 255 darab RM21. Jadi total beras untuk tingkatan 1 hingga 3 tu hanya dapat peruntukan RM17,055. Sama lah juga yang lain-lain tu. Okey, cuba kita nanggah sekolah rendah. Contoh sekolah rendah, sekolah rendah maklumat atas tu sama juga. Nama sekolah, kod sekolah, nama pengetua, indah. Nama guru besar lah. Kayak alamat sekolah, nombor telefon semaya, nama bank, nombor beneficiary, tarikh asas, tutan. Untuk prasekolah hanya ada untuk sekolah rendah hanya ada prasekolah lah. Ianya ada sekolah rendah pun yang saya dah pecah masuk ke rumah satu aja. Ia pun sama juga kalau ada kelas PTKI letaklah murid PTKI. Dan warga negara pun letaklah bukan warga negara. Jadi katalah sekolah tu nya ada 92 orang murid. Okay, kita tengok kadarnya dulu. Contohlah untuk jadual 2 untuk kadar pemberian sekolah rendah. Contohnya lah anda teras kalau kurang sehingga 20 orang murid 1,400. 21 murid hingga 50 orang murid 1,600. 51 murid hingga 100 murid dapat kadar tu. Jadi kalau macam sekolah tadi ya, yang ada 92 orang murid, contohnya pun pengiraan yang ikut yang tu lah. Sebabnya 92 dalam julat tu kan. Macam apa maksud tu? 1,600 tambah 10 orang murid melebihi 50 murid. Maknanya the first 50 orang murid dah dikira dalam 1,600. Kalau yang ada 92 murid, 92 tolak 50 dapat 42. 42 ya darab dengan RM10 sebab RM10 seorang kan. Dapat 420. 420 ya tambah dengan 1,600. Dapat 2020. Betul. 42 darab 10, 420 campur 1,600 dapat 20. Kalau kita kira pakai macam tu lah. Kalau pakai borang hanya akan sama je dapat 20. Cumanya sekolah rendah kita kena take note ni ada dua kolom yang ada dua row yang amountnya lamsam. Yang tu murid 20 murid ke bawah sahaja 1,400. Melebihi 20 murid tapi sehingga 50 murid 1,600. Kalau macam sekolah tu tadinya ada 92 orang murid. 92 orang murid lebih daripada 20 murid kan. So jangan letak di situ. Perlu letak di situ. 50 orang.
Sebab kan yang tu kan, row tu kan yang kata sehingga 50 murid saja. Jadi 50 lah. Saya muridnya tadi ada 92 kan. Jadi 92 orang selebihnya tolak 50 tu dapatlah 42 murid. Kan yang tu yang kata 50 murid seterusnya selepas 50 murid pertama. Yang tu lah. So, lepas ya. Okey, cuba kita tambah lagi 100 orang. Cubalah contohlah muridnya ada 100, ada 292. Kita tambah 200. Kalau yang 292, maknanya yang tu bukanlah 42, yang masih boleh lagi top up sampai maksimum 50 orang murid. Sebabnya katakan 50 murid seterusnya selepas 50 murid pertama. So 50 lah. 50 campur 50 baru 100. Lepasnya kata lagi 50 murid seterusnya selepas 100 murid. Kalau kita letak 50 di situ, totalnya baru 150. Muridnya total murid kita 292 kan. So, masih boleh tambah. So, kalaunya 300 murid seterusnya. Kalau letak situ 350, dah lebih pula jadi 500 murid. Sedangkan muridnya tadi cuma 292 total. So, yang tu kita pakai formula lah. 292 tolak 50 tolak 10 tolak 50. 142. Jadi barulah totalnya betul 292 orang. Ikut jumlah keseluruhan murid harian. Dah dapat bilangan tu, bolehlah kira peruntukan. Untuk yang third-nya lamsam 1,600. Yang third-nya setiap 50 orang murid dapat RM10. RM10 seorang murid. Yang third pun 50 orang darab RM16 seorang murid. Yang third pun 142 darab RM8 seorang murid. Jadi total keras, untukkan teras untuk sekolah tu tadi dapat RM4,036. Percaya tak? Muridnya tadi berapa? Dalam lingkungan this one kan? Coba kira. 292 tolak 150 darab RM8 campur 2,900. Betul. So itu saja untuk yang berjulat macam tu. Kalau yang clear cut madah berapa ringgit seorang murid itu, tu just darab aja lah berapa orang. Cumanya seperti yang dah dimaklumkan sebelum tu, bilangan murid yang ambil bahasa tambahan tu, kalau ada sekolah yang ada ambil 2-3 bahasa sekali, sepatutnya jumlah yang ambil tu si patut melebihi jumlah keseluruhan murid lah kan, sebab murid cuma boleh ambil satu bahasa aja seorang kan, ikut kalau tengok daripada jadual jam pembelajarannya lah. Sebab ya kalau ada yang mohon tuntut lebih daripada bila dijumlahkan tu, maksud kami sekolah tadi ada 192 murid kan, yang madah 100 orang belajar bahasa Cina, lepas ya 100 orang belajar bahasa Iban. Tapi kalau tu campur tu dah dapat 200, sedangkan muridnya cuma 192 kan dah ekstra. So, yang tu biasanya kalau sekolah si potong, kami orang yang akan potong. Supayanya memastikannya jumlahnya sama 192. Okay. So ya ajaklah kami nak jelaskan kalau ada soalan lain, siapa-siapa yang dah pernah try, siapa-siapa yang dah pernah try isi ya, yang ada jumpa masalah yang belum dapat belum terjawab lagi, boleh tanya sekarang. Ada soalan dalam Selamat petang, Puan Noaini ya.
Ya. Okey. Untuk kiraan dalamnya, yang dalam borangnya, kita berpandukan kepada kiraan yang perkeliling baru kah? SPK Bilangan 1 2021. Betul. Tapi actually kalau rujuknya pun kadar sama aja kadarnya dengan SPK 8 2012. Cumanya untuk perkeliling baru tu ia ada grup-grupkan bantuan-bantuannya dalam tempat yang berbeza. Okay. And then ada satu part pada borang TBPR tu, mungkin kami confuse lah untuk bahagian sukan dan permainan sekolah. Kita nak rujuk orang menengah ke rendah? Rendah. Untuk Muka sukan surat dan berapa ya? muka surat 8. Cuma takut kami confuse lah. Just reconfirm. Okay. Untuk sukan dan permainan sekolah PCG. Maksudnya nak Yes. sukan dan permainan sekolah. Okay. So kami nak nanya macam yang kami orang lah sekolah rendah harian tapi yang ada pendidikan khas integrasi. So ruangan ni yang patut kami isi bahagian 1 ajakkah ataupun sebab kami confuse dengan yang ada nombor 2 pendidikan khas setiap sekolah macam ni ya? Yang nombor 2 tu untuk sekolah pendidikan khas. Oh yang memang untuk pendidikan khas saja. Saya ada yang macam yang untuk sekolah yang memang sekolah pendidikan khas. Untuk sekolah biasa yang ada kelas pendidikan khas, yang masnya pakai yang tu, yang nombor 1 tu. Okay, thank you. Ya je. Terima kasih. Ada lagi soalan? Saya buka kalau Assalamualaikum Cik Noaini ya. salah. Ya. Cik Noaini, okey. Soalan ya. Okey. Okey, sekolah kami ada 2 orang pendidikan khas. Tapi saya ada kelas pendidikan khas yang ikut kelas biasa. Cuma yang dibayar ialah pendidikan khas. Adakah yang layak mohon untuk pecahan pendidikan khas? Tidak. Yang ada kelas pendidikan khas yang ada cikgunya semua, ia je yang kita kira sebagai kelas program khas. Kalau yang cuma ada okey. Actually kami orang pun memang akan rujuk dengan unit pendidikan khas juga kalau ada sekolah yang mana-mana yang sepatutnya ada pendidikan khas tapi nasi tuntut atau memang semak je lah, ataupun mana-mana sekolah yang tiba-tiba tuntut tapi dalam senarai kelas pendidikan khas yang diberi oleh unit pendidikan khas si ada sekolah ya, abang si akan terima lah permohonan sekolah ya tadi. Terima kasih Mak. Okey, terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Apa kami langkah soalan tadi? Rujuk perkeliling baru. Waalaikumsalam. Cik Nuraini, ada yang daerah sibuk berkesempatan macam ni Cik Nuraini? Bersempatan apa? Taklimat kita tu sebab fullnya bah. Oh yalah, kita buat sesi 1 jam je tu. Bukan 1 jam, setengah jam. Lepas tu ada lagi lepas tu kalau sempat kita buat lagi lah. Sekarang tu dah pukul berapa? Tadi Pukul kita 3. start. Ada lagi 2 minit. Ada lagi soalan? Kalau terima kasih. Dalam masa 2 minit terakhir. Harap-harap jelas dan boleh membantu. Kalau si ada, bolehlah left group kita nak beri ruang dengan orang lain. Ada soalan. Ini saya daripada Sarike. Saya nak tanya yang prasekolah, sekolah rendah punya ya? Okey, yang sekolah rendah punya prasekolah tu, saya isi yang harian sahaja ya, nombor 1. Kalau tak ada kelas PPKI, isi yang harian sajalah. Sebab dia ada warga negara bukan warga negara kan, tu yang saya confused juga. Warga negara tu pun sama juga.
Aha. Kalau semua murid tu warga negara, so letaklah Aha. bilangan murid yang warga negara semua. Jadi, tapi yang saya tu memang semua warga negara. Jadi saya isi yang harian, kolom harian sahajalah kan? Mana borang PPP? Prasekolah. Sekolah rendah. Yang sini ke? Yang dekat Aha. maklumat murid ni ke? Ya. Kalau harian ada 100, Aha. warga negara pun 100 jugalah. Oh, maksudnya nombor 1 dan nombor 3 tu saya kena isi lah. Tapi kalau sekolah tak isi, biasanya kita assume semua, rasanya tak ada kot. Ada tak sekolah yang ambil bukan warga negara start daripada prasekolah? Setakat ini semua warga negara lah. Kan? Selalunya yang bukan warga negara ni yang dah darjah lah. Aha. Tapi boleh juga kalau just untuk declare kan, tak boleh je. Oh, okey. Okey, terima kasih. Okey, boleh saya beri peluang soalan terakhir kah? Okey, apa soalan? Ambil Nangga ada asrama. Yang kami dah sebut tadi, asramanya ada borang lain. Boleh semak dengan unit asrama di PPP. Ada. Kita nak bayar. Okey. Kalau Okey. so sampai sini sajalah, kita pun taklimat ringkas petang ni, harap boleh membantu dan boleh mengisi borang. Tapi sebenarnya jangan risau kalau borang tak betul, kalau pengiraan tak betul, sebab nanti kita dalam sistem pun kita akan kira semula. Yang pasti sekolah kena pastikan maklumat enrollment yang betul. Okey. Soalan untuk sekolah yang tiada, sekolah rendah yang sekolah biasa, dia buat nombor 1 saja tadi ya. Dia tak ada murid yang masalah pengajaran ataupun lain-lain. Kalau tak ada, tak payah isi. Dia masih Pastikan hantar sekali penyata enrollment sebab kita untuk pastikan yang kita boleh JPN boleh semak lah apa yang sekolah isi tu. Okey, kalau dah boleh tak kita tutup sesi ni, kita nak bagi dengan orang lain pula masuk. Mohon kalau yang dah clear tu mohon left lah, kita nak beri orang lain pula dengar. Okey. Terima kasih, harap membantu. Cik Nuraini. Ya. Untuk saya dari SK Bamin. Contohnya kalau sejarah, kalau tak silap saya kita guna tahap 2. Jadi kita ikut dalam ni, ikut tahap 2, jumlah tahap 2 sajalah, bukan keseluruhan. No? Betul, ikut tahap 2 saja. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, boleh say bye-bye. Bye-bye ya. Kita nak beri orang lain masuk ha. Kelak pulang akhir kelak. Okay, terima kasih semua. Dah, betul nak beli saya jumpa tu. Mana? Ini mesti bayar, ni simpan dalam ni voucher.